Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kepada Allah, pagi ini kita dapat meneruskan pengajian tadabbur ringkas suratul Al-Waqi'ah, yang mana kita masih lagi berada pada kumpulan ayat yang Allah menceritakan tentang golongan yang sangat dekat hubungannya dengan Allah. Mereka itu adalah as-sabiquna sabiqun. Kita baca ayat yang ke-24, iaitu kesimpulan daripada nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada mereka. Lihat ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Terjemahan ayat jazaa iaitu sebagai balasan, bima bagi apa, kanu yang telah mereka, ya'malun iaitu yang mereka sentiasa kerjakan. Ya'malun merujuk kepada amal-amal yang mereka sentiasa buat. Ayat ini Allah menyebut apa amal-amal yang telah mereka lakukan, itulah balasan yang Allah berikan kepada mereka. Baik, balasan dekat sini adalah balasan apa? Balasan di sini kita kena rujuk kembali bermula ayat 23 sehinggalah ayat nombor 15. Jadi kalau kita ulang kembali pada ayat bermula pada ayat nombor 15 sampai nombor ayat 16 tempoh hari, kita telah mempelajari, mengetahui bahawa di antara balasan yang Allah kurniakan adalah nikmat bersenang-senang, berehat, bersantai di dalam syurga di atas surur, tahta-tahta kebesaran. Kemudian balasan yang telah Allah beri sebelum ini Allah sebut adalah mendapat khadam di kalangan anak-anak muda yang mereka digelar dengan wildanun ataupun ghilmanun. Kemudian as-sabiqun ini juga mereka diberikan nikmat minuman, dan mereka juga diberikan nikmat makanan daripada buah dan juga daging burung. Dan golongan sabiqun ini mereka diberikan nikmat adanya pendamping, adanya peneman yang menemani mereka, di antaranya adalah golongan hurun 'ain, iaitu bidadari. Jadi kesemua yang telah Allah sebutkan itu bermula ayat nombor 15 sampailah 23, itulah yang Allah nak rungkaikan pada perkataan jazaa, sebagai balasan. Dalam ayat ini Allah ada memberi isyarat mereka dapat semua nikmat itu kerana mereka sentiasa ya'malun, mereka sentiasa buat amal. Amal itu amal apa? Kalau tuan-tuan masih ingat, waktu kita bincang pada ayat yang sebelum ayat nombor 15 dan 16, kalau tengok dalam nota itu, golongan as-sabiqun ini mereka ada satu pangkat yang Allah panggil mereka ulaikal muqarrabun. Kalau tengok pada ayat yang mula-mula nombor 10, nombor 11 kan, Allah mengatakan mereka ini adalah golongan sabiqun dan mereka ini adalah ulaikal muqarrabun, iaitu mereka adalah golongan yang Allah dekatkan. Jadi nak mendekatkan diri kepada Allah ini melalui jalan amal.
Amal itu apa? Kena rujuk balik pada nota, iaitu mereka ini membuat amal apa? Mereka buat apa yang Allah wajibkan. Mereka tinggalkan apa yang Allah haramkan. Mereka kerjakan juga apa yang Allah tidak wajibkan, tapi Allah suka dibuat, iaitu mereka buat amal-amal sunat. Mereka juga meninggalkan perbuatan makruh, sekalipun tidaklah haram untuk dilakukan, tetapi mereka mengambil kira ia tidak disukai oleh Allah. Allah lebih suka jika perbuatan makruh itu ditinggalkan, maka mereka juga mengambil jalan untuk meninggalkan. Dan golongan sabiqun ini juga mereka meninggalkan sebahagian yang harus yang Allah berikan dalam hidup mereka. Itulah amal-amal as-sabiquna sabiqun. Jadi pengajaran ayat 24 ini nombor satu, pelajaran dia adalah setiap amal baik, amal soleh pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang itu tukar kepada pasti. Okay. Setiap amal soleh pasti diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Taala kata, jazaa'an bima kanu ya'malun. Pelajaran nombor 2 ialah balasan yang Allah akan berikan ia bersesuaian dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita banyak buat amal, maka dia akan dapat balasan yang berbentuk nikmatnya lebih tinggi, hubungannya lebih dekat pada Allah. Kalau amalnya kurang, maka agak jauhlah hubungan dia dengan Allah. Begitulah sebaliknya, Allah memberi balasan mengikut apa amal yang dia lakukan. Baik, kita terus kepada ayat nombor 25. Kalau baca ayat 24 tadi macam dah penutup tentang sabiqun, tetapi Allah nak menyebutkan ada lagi satu nikmat lain, iaitu nikmat pendengaran, nikmat kesejahteraan dari sudut pendengaran, dari sudut kita panggil ni dipanggil nikmat, dia panggil nikmat batin, dia panggil nikmat yang nikmat dalaman. Okey, ayat 25 kita baca terlebih dahulu. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Terjemahan ayat, la yasma'una fiha, mereka yang merujuk kepada as-sabiqun itu sentiasa tidak akan mendengar fiha, di dalam syurga itu, lagwa, iaitu perkataan yang sia-sia. Lagwa, perkataan yang sia-sia. Wala ta'thima, dan juga tidak ada sesuatu yang menyebabkan mereka ini melakukan dosa. Okey, ayat ini para ulama tafsir mencari munasabah. Kenapa pendengaran nikmat tidak mendengar perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakitkan ini? Kenapa Allah cerita letak pada hujung, pada selepas ayat 22-23 ini adalah untuk menunjukkan kesempurnaan nikmat di dalam syurga. Okey, dekat mana nikmatnya? Okey, kita ulas terlebih dahulu apa itu maksud lagwa. Apa maksud lagwa? Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan kalimah lagwa berasal daripada kalimah lagha. Lagha, muncullah kalimah lagwan yang bererti sesuatu
yang tidak sepatutnya diadakan. Maknanya sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bahasa kita sia-sialah. Maksudnya ada perkataan yang sepatutnya kita tak perlu cakap pun, tak perlu sebut pun, kan? Tapi ada banyak perkataan dekat muka bumi ni, dekat dunia ni, yang dia tak membawa arti apa-apa pun, kan? Malahan ada perkataan yang kita sebut mendatangkan pada dosa. Sebab tu golongan sabiqun ni, ingat tak, mereka meninggalkan sebahagian yang harus tu macam mana? Antaranya bercakap. Nak bersembang boleh, tak bersembang pun boleh. Tapi golongan sabiqun ni mereka hati-hati. Mereka takut kalau ada percakapan mereka tu yang tak bawa apa-apa pahala, apatah lagi bawa kepada dosa. Oleh kerana mereka tinggalkan perkataan itu, maka Allah balas kepada mereka. Mereka juga nanti dalam syurga takkan dengar sebarang perkataan yang buang masa lah perkataan tu. Perkataan yang sepatutnya tak cakap pun tak apa. Malahan ada perkataan dekat dunia ni yang boleh bawa kepada dosa. Sebab tu as-sabiqun ni mereka bukan berdiam diri, tak cakap langsung pun tak boleh. Tapi mereka tengok, perlu komen ke tak perlu komen, perlu ulas ke tak perlu ulas, perlu cakap ke tak perlu cakap. So mereka hati-hati sebab takut dalam berkata-kata itu termasuk dalam taksima. Taksima itu berasal daripada kalimah ismun, iaitu dosa. Daripada ismun muncullah kalimah taksima. Ini mengandungi makna, arti ayat ini, ahli syurga itu dia tidak akan mengucapkan sebarang perkataan yang membawa kepada dosa. Kalau masa hidup ni banyak tak perkataan yang kita gunakan yang boleh bawa kepada dosa? Habis kuliah subuh ni, habis subuh, ada dah perkataan yang kadang-kadang kita dah bawa kepada dosa. Ada perkataan yang menyakitkan hati orang yang mendengar. Ada perkataan yang banyak bawa kepada dosa, ngumpatnya, cerita aib orangnya, betul tak, bawa fitnahnya, macam-macam dekat dunia yang boleh bawa kepada dosa, yang boleh menyebabkan sakit telinga ni mendengar benda-benda yang dosa. Lagi tambah-tambah kalau kita dikecam, kan, betul tak? Kenapa Allah sebut nikmat ini? Kerana kata Ibnu Katsir, syurga adalah tempat yang penuh dengan kesejahteraan. Betul tak? Kalau tuan-tuan ada nikmat apa? Dapat nikmat berehat, dapat nikmat makan minum, tetapi kalau tuan-tuan tiap-tiap hari dengar orang ngata je, ngutuk je, kena kecam je, ada bunyi bising, kita pun rasa macam tak tenang juga. Betul tak? So Allah nak melengkapkan, menyempurnakan nikmat di dalam syurga itu, sampai ke Allah kata tak ada perkataan pun yang menyakitkan hati. Tidak. Dosa pun tidak ada. Kerana syurga ini penuh dengan kesejahteraan. Semua yang ada di dalam syurga, ia adalah sejahtera daripada mengalami sebarang kekurangan. Sebab tu syurga dipanggil darul apa? Syurga dipanggil Darussalam. Siapa yang ada beli buku tentang syurga warna putih tu, kan ada beli kan? Kita buka bab awal-awal, kita akan jumpa syurga ini dalam Quran. Allah panggil salah satu namanya adalah Darussalam, negeri yang penuh kesejahteraan. So Kuala Lumpur Darul apa? Tak ada. Kalau Pahang Darul Ma'mur. Kalau Selangor Darul Ihsan. So syurga Darussalam. Brunei kot Darussalam kan? Sebab tu pergi Brunei syurga kot. Wallahualam. Okey. Inilah tentang penerangan ayat yang tadi. Okey. Dan tak cukup dengan Allah membuat penafian, yang mereka akan dengar apa?
Kalau tak dengar perkara yang menyakitkan hati, bawa kepada dosa, perkataan-perkataan lain, so mereka akan dengar perkataan apa? Perkataan yang berbentuk menyeronokkan. Antara menyeronokkan itu apa? Baca ayat nombor 20, kita baca ayat nombor 26. Tapi sebelum tu, kalau kita tengok dekat dalam nota tu, saya ada nukilkan suratul Naba ayat 35. Kalau nak dapatkan jawapan, apa di antara contoh perkataan membawa kepada takthima adalah kidzaba, iaitu perkataan dusta, berbohong. Baik, teruskan dengan ayat nombor 26. Illa qila salama salama. Illa bermaksud melainkan. Maknanya Allah membuat penafian. Allah kata tak ada perkataan yang menyakitkan mereka, mengganggu pendengaran mereka, tetapi yang mereka dengar apa? Adalah ucapan salaman, salam, selamat, salaman, selamat, selamat. Maknanya ucapan salam, ucapan doa. Ya, mereka dengar apa? Doa, salam, 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 salam. Baik, ayat ini kata dalam tafsir Al-Misbah menerangkan kenapa Allah ulang kalimat salam tu 2 kali. Kenapa Allah tak kata hanya illa qilan salama, tapi kenapa diulang salaman sekali lagi? Jawapannya adalah untuk membuat pengukuhan, penegasan bahawasanya ucapan salam itu benar-benar akan wujud di dalam syurga. Dan ayat diulang 2 kali itu mengisyaratkan ia adalah sentiasa berlaku. Ahli syurga tak jemu-jemu mendoakan ahli syurga yang lain. Betul tak? Seronok tak kalau kita dengar ada orang doakan kita, semoga awak sihat, semoga awak sekian-sekian. Tiap-tiap hari ada orang cakap, kita pun jadi tenang. Terima kasih, doakan, terima kasih. Betul tak? So kita pun suka kalau ada orang doa je kita. Antara ucapan salam. Baik, dalam ayat ini saya ingin lanjutkan sedikit. Apakah ucapan salaman itu hanya berlaku sesama ahli syurga? Maksudnya, adakah ucap salam tadi, doa keselamatan itu, doa sejahtera itu hanya ahli syurga dengan ahli syurga? Jawapannya, kalau kita kumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran, ada saya letakkan dalam nota ni, kita akan menemukan ada 3 jenis ucapan salam di dalam syurga. Ucapan yang salam yang pertama, iaitu dia berlaku di antara Allah dengan penghuni syurga. Bagaimana kita tak tahu kita tak dapat nak fikirkan. Ucapan salam daripada Allah kepada ahli syurga ini, kita boleh rujuk dalam 2 surah. Antaranya adalah surah Al-Ahzab ayat nombor 44. Muka surat 424 dalam Quran. Dan surah yang paling masyhur, tengok dalam surah Yasin ayat nombor 58, muka surat 444, kita akan jumpa ayat ucapan salam oleh Allah kepada penghuni syurga. Ayat surah Yasin tu ingat tak? Salamun qawlan min rabbir rahim. Kan ucapan salam daripada Rabb yang maha penyayang. Bayangkan kalau ahli syurga dapat ucap sejahtera dari Allah, selamat dari Allah, pasti selamat sampai bila-bila. Okey. Ucapan salam ni juga bukan hanya di antara Allah dengan penghuni syurga, termasuklah di kalangan para malaikat kepada penghuni syurga. Nak tahu perkara kedua ni, kena tengok dalam nota saya ada nukilkan Suratul Zumar
ayat 73 muka surat 466, dan boleh juga rujuk dalam suratul Ra'd ayat 23 sampai 24 muka surat 252. Cuma bezanya ayat suratul Zumar 73 semasa ahli syurga nak masuk ke dalam syurga, para malaikat duduk di kiri kanan pintu syurga. Malaikat kata apa? Alaihim min kulli bab salamun alaikum tibtu bima sabartum. Di syurga apabila nak masuk ke dalam pintu syurga tu, malaikat kata assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan ayat yang suratul Ra'd 23 24 tu semasa di dalam syurga, malaikat ni dia masuk keluar masuk dalam syurga, mereka akan mengucapkan salam. Baik. Dan untuk dapat maklumat lebih lanjut ucapan salam sesama ahli syurga, ada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Kita tengok ada nota tu saya telah nukilkan, ada 5 tempat. Di antaranya surah Yunus ayat nombor 10, surah Ibrahim ayat 23, surah Maryam ayat nombor 62, suratul Furqan ayat nombor 75. Jadi saya nak ambil satu saja ayat yang saya nak kongsikan, iaitu dalam surah Yunus ayat nombor 10 muka surat 209. Tuan-tuan akan dapat maklumat tambahan. Adakah ucap salam saja? Sebenarnya ada ucapan lain. Kalau kita baca ayat ni, tuan kata apa? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli syurga ni sebenarnya mereka juga suka mengucapkan apa? Subhanakallahumma, subhanakallahumma. Itu ucapan mereka dalam syurga. Dan mereka juga suka menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memuji Allah. Termasuklah ucapan salam. Jadi penutup bagi ayat 25 dan 26 ini, dan penutup bagi nota kita yang edisi pertama, ada 2 nilai sekali. Pelajaran pertama, kita dapat belajar kesempurnaan nikmat syurga yang Allah sediakan, yang merangkumi juga nikmat perasaan, kan, yang boleh berpunca daripada pendengaran. Dan pelajaran nombor 2, syurga merupakan tempat yang paling sejahtera. Seperti saya sebut tadi, adalah Darus Salam. Maka tamatlah kita pengisian pada pagi ini 23 minit 15 saat. So kita jumpa esok dengan kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan Ashabul Yamin, insya-Allah. So tuliskan tarikh bagi nota yang tuan-tuan miliki. Kita jumpa esok insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.